Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Nurul Sakinah ya. Daripada sekolah mana Nurul Sakinah? SMKA Tun Raha. SMKA Tun Raha. Okey, anak buah Cikgu Hasnan lah ni. Tahniah Cikgu Hasnan ya. Terima kasih Cikgu Hasnan atas peluang dan ruang untuk bersama dengan anak-anak hari ini. Okey, jadi hari ini kita ada Ahmad Danish. Ahmad Danish dari mana Ahmad Danish? SMK Tun Raha. Oh, SMK Tun Raha juga. Ahmad Naufan. Anak Ahmad Naufan. Ada. Alisha Nur Safra. Ya, saya. Okey, Naufal. Oh, sekolah menengah juga ya. Okey, Alisha Nur Safra. Ada yang skor rendah ke? Sepatutnya ada kan? Okey, Amira tak ada. Marsha. Sekolah menengah ya. Okey, Nazim. Tak dengar. Okey, jadi insyaAllah ya hari ini adalah hari untuk bersama-sama dengan Ustazah Nurul Yakin Uti Supeni ya. Ustazah daripada SK Sekolah Kebangsaan Batu 38. Saya skor rendah, Nurul Syasha Liana ya. Terima kasih Nurul Syasha. Alisha Nur Safra dari skor rendah. Sekolah mana Alisha? Alisha dari mana? Nazim daripada sekolah menengah. Okey. Jadi okey, SK Seri Makmur, Arlisha Nur Safa daripada SK Seri Makmur, Sambagan Terap. Lagi sekolah mana yang ada? Sekolah mana lagi? Sambagan Terap dah, SMK Tun Raha dah, Seri Makmur dah. Lagi? Dari mana sekolah mana lagi yang terlibat hari ni? SBPI Sabak Bernam, Fatia Edina. Lagi? SK Sepintas, Nur Afra, Sampai Baru, Nur Intan. Ada lagi? SMK Munshi Abdullah, Amir, Hanis, SMKA Sungai Besar, SK Batu 38 Ifah, Samparit Baru, Nurul Nasuha. Ada lagi? Sekolah lain yang belum Ustazah sebut. Okey ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sama-sama dapat berkumpul ya. Semoga semua urusan kita dipermudahkan dan kita mendapat ilmu ya. Kita dapat ilmu, kita dapat berkongsi sesuatu ya tentang berkaitan dengan awal remaja. Bila Ustazah sebut tentang awal remaja, kita tak sentuh orang lain ya. Kita tak sentuh orang lain tapi kita sentuh tentang diri kita sendiri ya. Okey, jadi untuk keberkatan majlis kita, untuk Umar Salihin daripada SK Tebuk Jawa. Okey untuk keberkatan majlis ilmu kita pada pagi ini ya, sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Okey ya. Jadi untuk hari ini tajuk yang diberikan kepada ustazah ialah awal remaja ya. Umur-umur kamu ni lah. Siapa yang ada selain daripada awal remaja? Rasanya ustazah je kot. Tapi ustazah ni macam muda je lagi kan. Umur ustazah barulah 12 tahun ya. Sebab aja skor rendah kan? Kita skor rendah. Okey. Jadi ustazah harap ya hari ni bukanlah satu perkongsian yang membosankan, bukan satu perkongsian yang ustazah je. Kalau ustazah je itu maknanya bukan kongsi. Kongsi itu maksudnya kita sama-sama. Apa yang ustazah ada, ustazah beri kepada kamu semua dan apa yang kamu ada kamu kongsi pada ustazah. Boleh? Okey. Okey, jadi hari ni kita nak sentuh tentang awal remaja. Kejap macam mana tadi? Okey, isu remaja ya. Ustazah nak terus je lah. Ustazah rasa ramai yang ada urusan lain ya. Ada yang belum mandi ke? Semua dah mandi kan? Okey, dah sarapan kan semua? Okey, jadi harap-harap okey lah ya untuk pagi ni. Okey, jadi Ustazah nak ketengah tentang satu isu iaitu isu remaja.
Okey, saya bacakan. Zaman remaja digambarkan sebagai zaman penuh dengan tekanan dan kecelaruan emosi akibat pelbagai perubahan pada diri, mental dan nilai konflik. Ya, maksudnya kat sini ya, betul ke zaman remaja ni penuh tekanan? Ya, remaja je penuh tekanan ke? Danish? Danish okey ke tertekan ke jadi remaja? Ke nak jadi dewasa macam mak ayah? Tak ah. Tak tertekan, okey je kan? Okey tak okey sebenarnya tertakluk kepada kita. Kadang kata Intan kadang rasa stres ya. Agak-agak jadi mak ayah seronok ke? Maksudnya jadi orang dewasa seronok ke? Seronok remaja ke seronok dewasa? Jom kita berangan kejap. Kalau aku jadi dewasa macam mana ya? Nak kena kerja lagi. Nak kena jaga anak-anak, nak uruskan rumah tangga. Seronok remaja. Wah kata Danny, dia nak seronok remaja. Dua tak seronok kata Intan ya. Dua-dua tak seronok. Oh, nak jadi kanak-kanak yang boleh main je, dia tak payah tolong mak ayah kan. Nak main je. Oish. Macam tu sambil bila. Boy Intan bukan main kau. Ya Intan ya. Nak main je Intan ya. Okey. Jadi kita tak boleh nak lari daripada kita nak membesar. Walaupun kita berada duduk di dalam rumah je. Duduk je kat tilam baby tu. Satu masa kamu akan besar juga ya. Jadi maksudnya benda tu adalah satu perubahan dalam diri kita. Kadang-kadang benda yang kita tak nak pun benda tu boleh berlaku pada diri kita. Contohnya membesar ya. Kata Zahra Turjana seronok jadi remaja, happy je kan. Lagi-lagi kalau sekolah kan ramai kawan ya. Sekarang ni kita cuma berada di rumah tapi masing-masing mendapat pegang telefon je kan. Telefon masing-masing dah ada. Jadi boleh kita chat dengan kawan-kawan, masih ada perhubungan dengan kawan-kawan ya. Apa pun sebenarnya ya, setiap zaman tu dia ada isu dia sendiri ya. Cuma zaman remaja ni dia kata penuh tekanan tu ikut terpulang kepada remaja tersebut ya. Okey, seterusnya perenggan yang kedua, peringkat remaja juga adalah peringkat percubaan untuk mengenal, mengetahui, belajar dan akhirnya membina sikap, pendirian, watak dan tingkah laku, perangai dan juga kebiasaan terhadap sesuatu perkara ataupun amalan ya. Maksudnya kat sini peringkat kanak-kanak tu kita dah tak boleh fikir sangat kan. Tak boleh fikir tu bukannya apa, sebab kita belum terdedah kepada banyak perkara. Tapi apabila kita dah masuk peringkat remaja, kita dah belajar ya secara langsung dalam di sekolah dan kita dah belajar dengan kehidupan yang kita lalui ya. Jadi kita kat situ kita ada watak kita sendiri ya. Contohnya kamu sebagai PRS ya, pembimbing rakan sebaya yang telah dilantik, yang ada jawatan di sekolah ya. Kamu akan jadi seorang yang lebih bertanggungjawab dibandingkan dengan kawan-kawan yang tak pernah ada tanggungjawab ya. Dia kat sekolah jadi murid biasa je, kat rumah pun biasa-biasa. Dia tak sama wataknya. Ya. Sebab watak itu dibina bermula daripada kanak-kanak lagi ya. Tapi kanak-kanak masih belum matang ya. Di peringkat remaja inilah kamu cuba mengukuhkan apa yang berlaku di dalam zaman kanak-kanak ya. Untuk mencari watak yang sesuai untuk diri kamu ya. Okey, jadi kat situ zaman remaja ni peluang banyak untuk kita belajar dibandingkan waktu kita kanak-kanak ya. Waktu kita kanak-kanak okey kita di sekolah rendah je, banyak sekitar kita adalah persekitaran di sekolah ya. Tapi bila kita dah semakin besar, dah semakin remaja, okey kata mak ayah okey duduk asrama. Dah persekitaran kita dah berbeza. Dan kawan kita bukan sahaja di kampung kita je. Kalau kita sekolah rendah, di kampung kita, di taman kita, kat situ je persekitaran kita. Tapi apabila kita dah masuk sekolah menengah, contohnya macam SMK Tun Raha kan. Ada negeri-negeri lain ke Danish? Di SMK Tun Raha. Ada orang negeri selain daripada kat Selangor? Tak ada, semua kat Selangor je. Saya Perak.
Oh, Perak. Danish Perak. Maksudnya kat sini kita dah bergabung dua negeri kan. Kat situ kita dapat mengenal lebih banyak. Kat situlah kita dapat mengetahui banyak benda Okey, Danish berhijrah ke Selangor untuk belajar. Jadi secara tak langsung Danish boleh belajar di Selangor Sambil tu Danish menyebarkan apa yang Danish ada di Perak. Okey. Maksudnya benda tu kita lakukan secara rutin untuk membina watak ataupun sikap dalam diri kita. Okey. Yang korang dah faham ke yang Ustazah sebut ni? Boleh Kalau tak faham boleh tanya tak ada masalah. InsyaAllah Ustazah boleh jawab, Ustazah akan jawab. Okey, definisi remaja. Ini adalah peringkat. Ada beberapa peringkat. Peringkat awalnya 12 hingga 15 tahun. Awal-awal remaja. Pertengahan 16 hingga 18 tahun. Okey. Ada yang peringkat pertengahan ke kat dalam grup ni? 16. Okey, bagus. Okey, siapa yang ni? 16 tahun? Ustazah kot Ustazah seorang je. Tak ada. Okey, di peringkat akhir 19 hingga 21 tahun. Mungkin tak ada kot dalam grup ni Okey, jadi peringkat hari ini kumpulan kamu kumpulan awal dan pertengahan 12 hingga 15 tahun dan mungkin ada 14 hingga 18 tahun Okey, sebenarnya peringkat ini tidaklah terlalu penting. Maksudnya bukan isu yang utama, tapi apa yang penting adalah kita bagaimana kita mengisi peringkat remaja kita ni. Okey Saya teruskan. Okey, ciri-ciri umum remaja ni, ciri-ciri umumnya dia menuju ke arah kematangan. Dia dah tak jadi macam budak-budak dulu. Dulu masa kanak-kanak sikit-sikit nak suap dengan mak, mandi nak teman, bangun pagi nak kena gosokkan baju. Dia dah mula ke arah kematangan Kalau misalnya baju dulu dia tak kisah. Baju warna biru, seluar warna hijau, tudung warna pink, tak kisah dia. Masa kecil-kecil kanak-kanak Tapi apabila dah remaja dah mula pilih. Oh, baju aku baju kosong, aku nak pakai tudung. Tudung yang bercorak-corak lah. Okey. Tak naklah pakai tudung macam Mak Indon, nak pakai sikit lah yang shawl-shawl macam Nilofa, cantik. Gitu. Maksudnya kita ke arah kematangan, nak meniru orang dewasa. Kalau yang masa kanak-kanak kita masih dalam keadaan yang tak kisahlah nak pakai apa pun, apa yang dipakaikan oleh mak itulah yang kita pakai. Okey. Seterusnya seorang remaja dia mesti ada perasaan ingin tahu. Kalau misalnya dia tak nak tahu tu maksudnya dia remaja yang mungkin dah menopause kot. Dah lewat-lewat kan. Sebenarnya remaja ni dia ingin tahu. Banyak benda yang dia nak tahu. Masa dia kat sekolah rendah dia tak kisah sangat Tapi bila dia dah masuk sekolah menengah, dia perasaan ingin tahu tu lebih banyak. Okey. Ingin tahu terhadap banyak perkara. Okey, seterusnya kemahiran mengurus diri. Dah mula pandai mengurus diri. Dah pandai mengurus diri maksudnya kalau nak pergi sekolah mak dah tak payah sibuk-sibuk lagi. Nak masuk asrama, nak pergi asrama dah tak payah mak ayah nak bebel-bebel apa benda-benda semua tak perlu Dah mula pandai mengurus diri. Mungkin awal-awal nak masuk asrama tu mak bagi panduan lepas tu dia boleh urus diri sendiri Okey, dan mula boleh mengurus rumah tangga. Masuk mulut mengurus rumah tangga ni membantu kerja-kerja rumah. Macam Nurul Sakinah dah pandai basuh pinggan kan? Nurul Sakinah dah pandai basuh pinggan? Dah pandai. Damia dah pandai buat apa Damia? Lipat baju dah pandai Damia? Mana Damia? Dah. Dah pandai. Bagus Damia. Okey. Khaira Dafina dah pandai buat apa kerja-kerja rumah? Dah pandai menyapu? Dah. Alhamdulillah. Okey, lagi siapa? Muhammad Nazmi. Muhammad Nazmi dah pandai buat apa tolong kerja-kerja rumah? Mana Muhammad Nazmi? Wadiha nak jawab. Wadiha dah pandai buat apa Wadiha? Oh, dia basuh baju. Nazmi dah pandai basuh baju. Wadiha dah pandai buat apa? Tolong ibu ke tolong ayah ke apa yang Wadiha dah pandai? Kemas rumah.
kemas rumah bagusnya. Boleh jadi calon-calon menantu, semua dah pandai ya. Maksudnya kita dah besar, dah semakin besar, kita dah mula ada dah pandai membantu mengurus rumah tangga. Maksudnya kalau ibu ayah sekarang ni waktu PKP kan. Waktu PKP tak boleh keluar ramai-ramai. Okey, jadi Kak tolong jaga adik, dah mula pandai jaga adik ya. Dah tolong suapkan adik, dah pandai jaga adik lagi. Dah pandai menyapu, dah boleh bantu ibu ayah. Contoh kalau misalnya yang lelaki, kalau kat kampung saya dah nampak dah naik motor bawa gerabak lagi. Tolong mak ayah pergi kebun. Itu pun ada tolong bantu kerja-kerja. Maksudnya dah mula pandai mengurus rumah tangga ya. Kalau orang dulu dah kahwin dah. Ya. Tapi sekarang ni kita tak ramai yang kahwin umur kecil-kecil lagi. Awal-awal remaja tak ada ya. Kita mengurus bukannya untuk kita kahwin, untuk diri kita sendiri ya. Okey, itu sebagai satu permulaan. Okey, kita membina kemahiran. Seterusnya, dia ada perubahan drastik. Ya. Perubahan drastik tu maksudnya apa? Dari segi jasmani kita. Kalau dulu siapa yang muat lagi pakai baju baby? Ada ke yang muat lagi pakai baju baby? Farha? Baju baby dulu muat lagi ke Farha? Baju masa umur 5 tahun. Tak adalah baby 5 tahun tu dah besar sikit dah. Farha? Ramai Nurul lah kita. Okey Nur. Okey, kejap ya Ustazah tak nampak ni. Apa yang Farah sebut? Okey. Ustazah nak tengok chat dia. Apa yang Farah kata? Oh tak, Ustazah dah tak muat ya. Okey, dah tak muat dah baju-baju yang kecil-kecil tu dah tak muat. Kita dah buang ataupun kita dah bagi kepada orang lain ya. Maksudnya kita dah perubahan jasmani kita. Dulu kita kecil je. Ya. Kecil kemetot je. Comel je. Sekarang dah besar dah. Dah besar, dah ada yang berjanggut, ada yang bermisai. Ya. Okey. Seterusnya dari segi sosial. Ya. Kalau dulu kita kat rumah asyik-asyik dengan mak je. Sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Dia ada perubahan sosial. Sekarang kita lebih suka kepada kawan-kawan kan. Nak chatting kawan-kawan. Lagi kalau nak pergi mana-mana, nak jumpa kawan ya. Sosial kita dah mula ada perubahan ya. Okey. Seterusnya dari segi bahasa. Kalau dulu cakapnya macam mana? Mama. Mama, mama. Sekarang mama, mama lagi ke? Tak kan? Ya, dari bagi bahasa dah mula ni. Bukan mama, 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 mama. Dah mula dewasa. Dah mula besar. Dari segi bahasa kita. Dan bahasa kita cakap dulu tak sama dengan bahasa sekarang kan? Maksudnya ada perubahan bahasa. Kalau dulu kita cakap nak susu, itu je kita cakap. Mak sekarang, mak nak susu tambah Milo. Ada letak air sikit, wah sedapnya. Tambah banyak lagi, makin banyak perkataan yang kita dapat. Ya, itu dari segi bahasa. Okey, lagi perubahan drastik dari segi emosi. Emosinya tak stabil. Sebenarnya aku ni, dia emosi. Aku ni marah ke, aku ni nak buat apa, dia emosi dia tidak stabil ya. Dibandingkan dengan kanak-kanak, kalau dia emosi dia biasanya dua je. Kalau sakit, kalau dia sakit, kalau dia mak dia tak ada, dia menangis dua je. Tapi kalau emosinya semakin banyak emosi yang dia ada ya. Kalau tengok dalam emoji itulah macam-macam emoji menunjukkan emosi manusia ya. Okey. Boleh Ustazah teruskan? Ada nak tanya setakat ni? Tak ada? Okey, Ustazah teruskan ya. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Okey. Ustazah teruskan. Okey, seterusnya perkembangan remaja. Perkembangan remaja tadi Ustazah dah sebut juga dari segi fizikal sikit kan. Itu dari segi definisi. Sekarang kita nak fokus kepada perkembangan. Okey, akil balik ya. Perkembangan remaja dulu rata-rata remaja ni dia akil balik lah, masih dalam peringkat kanak-kanak ya.
Kalau dalam istilah agamanya kita sebut ada yang tak mumayyiz lagi. Maksudnya mumayyiz ni dia dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang tak baik. Benda bahaya dengan tak bahaya itu mumayyiz. Okey, akil baligh adalah menunjukkan tanda pengiktiraf ataupun tanda aras keremajaan. Ya. Okey, akil baligh untuk lelaki mimpi. Mimpi main-main Superman macam tu ke? Bukan, dia mimpi, dia ada mimpi nak sebut macam mana ya. Mungkin kebanyakan anak-anak semua dah terlibat dalam akil baligh ni ya. Mimpi lelaki ni orang senang sebut mimpi basah ya. Bukan ngompol. Tahu ngompol tak? Siapa yang tahu ngompol? Sebut dalam chat, siapa yang tahu ngompol tu apa? Ngompol tu apa? Oh, Intan tahu Intan? Jawab juga Intannya. Apa dia Intan? Oh, Danish kata tak tahu. Nanti Intan bagi tahu. Apa Intan bagi tahu dalam ruangan chat? Kencing. Dia bukan kencingnya. Kencing malam. Kata Fatimah kencingnya. Bukan kencing malam. Kencing malam. Ngompol tu kencing malam. Ya. Danish dah tahu ya. Kencing malam. Okey, kencing malam maksudnya kalau kita mimpi, lepas tu kita nampak basah tilam tu. Habis basah kuyup. Yelah orang besar yang terkencing malam kan. Okey, habis basah tilam. Itu bukan mimpi yang tu ya. Mimpi basah ni dia sekitar di pakaian kamu saja ya. Okey, jadi bila dah ada tanda mimpi macam ni, tak kira bila selepas itu kamu perlu mandi wajib. Ya, perlu mandi wajib. Dia tak sama dengan perempuan. Kalau perempuan beza balighnya adalah dengan keluar haid ya. Keluar darah haid yang menunjukkan kamu dah masuk ke alam remaja, dah menuju ke arah dewasa ya. Jadi selepas suci haid kamu tu, kamu dah boleh perlu mandi wajib ya. Macam perempuan dia tahu setiap kali habis darah je dia boleh mandi. Lelaki dia beza ya. Lelaki berbeza. Kita kan berbeza. Lelaki dengan perempuan tu berbeza. Kalau lelaki setiap kali kita mimpi basah tu kita perlu mandi wajib. Ya. Dia tak kira sebulan sekali ke, setahun sekali ke, berapa kali keluar itu banyak itulah kamu perlu mandi wajib. Okey? Itu akil baligh. Diukur daripada maksudnya ada perubahan daripada reproduksi kamu sendiri. Ya. Okey. Kedua dari segi fizikal, saya. Okey. Saya tambahlah sebab apa kita dalam bab macam ni kita kena open sikit dengan budak-budak terutama budak lelaki. Okey, bila kita sebut pasal mimpi basah ni, okey, untuk yang remaja lelaki lah. Untuk remaja lelaki adalah mimpi yang mana itulah berlakunya satu ejakulasi iaitu keluarnya air mani. Okey, yang mana kalau kamu first time merasai pengalaman ini, kamu akan rasa betapa yang air yang keluar dekat kemaluan kamu tu akan rasa melekit. Itu adalah air mani maksudnya. So selalunya ia berlaku apabila kita, kalau kata dalam istilah mimpi basah ni, mimpi yang menggairahkan lah. Okay, so kamu kena tahu benda ni. Sebab kalau kita faham, remaja memang selalunya dia tak pernah mengalami pengalaman begini. Jadi bila kata terjadi kepada dia tak tahu nak buat apa. So kena faham betul-betul apakah itu yang berlaku supaya maknanya kalau kamu dah sampai tahap keluar air mani tu, maknanya kamu sudah pun akil baligh dan sudah pun perlu tahu cara nak mengurus diri, bersihkan diri dan sebagainya. Macam yang saya kata tadi, mandi wajib tersebutlah. Itu untuk lelaki lah. Untuk yang perempuan Ustazah dah sebut tadi. Itu saja. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cikgu Hasnan. Jadi itu daripada lelaki. Jadi kalau ni boleh PM Cikgu Hasnan. Okey. Ataupun sebenarnya jika berlaku, kamu boleh tanya kepada ibu dan ayah. Ada perkara yang kita boleh simpan, boleh rahsia. Tapi perkara ini kamu kadang-kadang tak boleh rahsia. Maksud tak boleh rahsia tu sebabnya dia menentukan sama ada solat kita akan sah ya, amalan-amalan yang kita buat tu dalam keadaan yang suci ataupun tak. Kita bimbang kalau misalnya kita tak mandi wajib, kita buat tak tahu je, kenapa aku macam ni, kita tak tanya kepada orang yang lebih dewasa. Perasaan ingin tahu tu kamu simpan aja.
Ya, jadi benda tu kamu tak boleh nak tahu bagaimana kamu nak mengurus, ya. Maksudnya pengalaman pertama tu kita tanya, insya-Allah selepas tu kita dapat mengurus dengan baik diri kita, ya. Yang terutamanya dalam kita nak melakukan solat, ya. Kita solat tapi sebenarnya kita masih dalam keadaan tak suci, kita tak mandi wajib. Sampai bila pun solat kita tu tak sah, ya. Kita sangat bimbang begitu, ya. Jadi kalau abang boleh tanya, selain tanya dengan ibu ayah, malulah nak tanya dengan mak ayah. Kenapa nak malu? Ya? Boleh PM cikgu ke, PM kaunselor ke, boleh tanya. Ya, boleh tanya insya-Allah, ya. Okey, insya-Allah tak berbahaya kalau tanya-tanya macam tu, ya. Okey. Seterusnya dari segi fizikal tadi Ustazah dah sebut, ya. Dah sebut sedikit tapi Ustazah nak fokuskan di sini kita ada perubahan bentuk badan, ya. Perubahan fizikal bentuk badan ni maksudnya kalau lelaki kalau kita tengok kanak-kanak adik kita tengok adik kita dengan diri kita ada perbezaan tak? Ya. Mesti ada beza, ya. Yang perempuan dia ada beza, lelaki pun dia ada bezanya, ya. Perubahan bentuk badan tu. Bukan sahaja besar kecilnya, ya, tapi ada perubahan-perubahan yang perlu kita selindungkan. Maksudnya perubahan yang perlu diselindungkan kalau kita sebagai orang Islam, sebab tu kita digalakkan. Bukan digalakkan saja, diwajibkan untuk menutup aurat. Ya, bila kita dah akil balik, semua tuntutan-tuntutan agama tu kita perlu buat. Kalau masa kita kanak-kanak, okey tak apalah tak pakai tudung lagi. Tak apalah pakai seluar ketat legging kan untuk tak apa orang tak nampak badan straight je kan. Tapi untuk bila kita dah semakin remaja, kita kena jaga aurat kita. Yang tadi tu Ustazah sebut ada bahagian-bahagian yang perlu diselindungkan, ditutup. Ya, maksudnya kita perlu menutup aurat, ya. Dari segi pakaian kita mesti berbeza. Tak boleh sama macam kita kanak-kanak, ya. Mesti berbeza, maksudnya kita kena pakai pakaian yang longgar, ya. Kena tutup bahagian-bahagian yang dah semakin membesar, ya. Contohnya payudara untuk perempuan, ya. Lelaki pun macam tu juga sebenarnya, badannya pun ada perubahan, ya. Cuma lelaki lambat sedikit mungkin daripada perempuan, ya. Contoh lagi bahagian pinggul, ya. Itu yang kita kena selindungkan, jangan pakai pakaian yang ketat, ya. Kita perlu lindung, ya. Okey. Seterusnya ada pertumbuhan bulu. Hei, betul ke ada bulu? Okey, saya pakai tudung darjah 1, ya. Darjah 1 pakai tudung, okey sekarang dah besar lagi kena pakai, ya. Kita wajib pakai. Ya, darjah 1 kita belajar tapi bila kita dah besar, dah masuk akil balik, bukan saja belajar, maksudnya benda tu dah tertaklif atas kita. Maksudnya wajib ke atas kita, bukan lagi tanggungan ibu ayah, ya. Okey, jadi Ustazah sebut tadi tentang pertumbuhan bulu. Bulu mana yang timbul? Yang ada yang tumbuh. Kat mana ada bulu yang tumbuh? Jawab dalam ruangan chat ke ada nak jawab suara? Okey, ada dah mula tumbuh bulu ke? Rahsia lah Ustazah, itu rahsia. Alah, rahsia apa? Yang Ustazah tak tahu ke? Okey, kita sama membesar kan? Okey, Ustazah okey, ada yang jawab dalam ruangan chat. Kita tengok dulu dalam ruangan chat. Okey, ada lagi ke yang sebut? Apa pertumbuhan bulu kat mana? Bulu ketiak. Bila sebut tentang bulu ketiak ni, Ustazah ada satu pepatah. Dia kata apa? Satu pepatah tu dia kata-kata semangat, dia kata apa? Jadilah seperti bulu ketiak. Walaupun terhimpit dia tetap tumbuh. Cuba tengok bulu ketiak masing-masing. Kita kepit je kan kat ketiak tu. Tapi dia tetap tumbuh. Tumbuh segar lagi, ya. Okey, bulu ketiak. Maksudnya kat situ walaupun kita ada cabarannya, ada masalah, ada dugaan dalam hidup kita, sebenarnya kita perlu terus bangkit, terus bangun, ya. Okey. Bulu ketiak, ya betul. Ada bulu ketiak dulu masa baby-baby tak ada bulu ketiak. Kita kanak-kanak darjah 1 tak ada ketiak, darjah 2 tak ada bulu ketiak lagi. Tapi apabila kita dah mula masuk 12 tahun, mungkin 13 tahun dah mula tumbuh. Bila dah tumbuh bulu ketiak kena cabut. Jangan biar je. Cabut dia bukan cukur. Okey, ada yang tanya ke?
Okey, bulu ketiak ni kita kena cabut, bukan kita cukur. Kalau kita cukur dia akan lebih banyak. Tapi kita cabut. Mandi kita basah-basah tu kan. Okey, dah siap mandi. Okey, sambil tu cabut bulu ketiak. Sebab waktu kita basah tu dia lebih mudah untuk kita cabut. Buatlah hari-hari sikit-sikit kita buat ya. Disunatkan mencabut bulu ketiak pada hari Jumaat. Okey ya. Itu tambahan sedikit lah. Selain daripada bulu ketiak, okey, yang lelaki dah mula, cuba pegang misai masing-masing. Ada misai dah? Dah ada bulu tumbuh? Dah ada misai. Mungkin dah mula tumbuh jambang. Ada jambang yang sikit-sikit kat tepi kan? Kalau dulu sikit je. Sekarang dah mula tumbuh. Dan ada pertumbuhan bulu di kemaluan kamu. Maksudnya di sekitar kita panggil tempat ari-ari tu ya. Kat situ mungkin dah mula tumbuh. Di ari-ari kita bulu tu kita tak boleh cabut. Sakit. Ya. Jadi kita kena cukur. Tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Gunalah pisau cukur. Itu adalah salah satu daripada peralatan-peralatan yang diperlukan ya oleh remaja. Sekejap ya, saya cas. Habis pula bateri. Okey. Antara peralatan yang perlu kepada remaja, bukan sahaja alat makeup yang perempuan ya. Bulu pisau cukur pun salah satu daripada keperluan remaja ya. Keperluan remaja untuk membersihkan terutamanya bulu di ari-ari ya. Okey, kamu jangan pula tengok dekat ada bulu kat tangan, kat kaki yang biasa bulu roma tu, itu tak payah cukur ya. Yang kita cukur adalah bulu di kawasan ari-ari. Okey ya. Seterusnya, emosi. Emosi remaja mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Betul ke mudah terpengaruh? Kawan-kawan cakap sikit je, yelah, mudah. Dia mudah Ataupun kalau misalnya dia kadang-kadang sangat sensitif lah. Itu bukan remaja je sebenarnya. Ada setengah orang kata Fatimah Zahra betul ya. Sebenarnya kadang-kadang kita tak dapat nak mengawal emosi. Walaupun ini kita sebut tentang perkembangan remaja, betul lah jadi aku terpengaruh tak. Sekarang ni kita bila kata remaja ni mudah terpengaruh, kita tak nak jadi remaja yang biasa. Terutamanya rakan-rakan PRS. Kita kena jadi remaja hebat, remaja luar biasa. Jadi maksudnya kalau remaja biasa dia mudah terpengaruh, kita remaja yang bagus, yang hebat, kita nak dapat mengawal emosi kita ya. Okey. Seterusnya dari segi intelektual ya, dari segi mental kita, daripada intelektual menuju ke arah kematangan, lebih bersedia untuk belajar ya. Kalau dulu masa sekolah rendah nak main-main je, cikgu dah marah, jangan cepat tulis, cepat ni, cepat baca, cepat ni. Tapi apabila dah masuk sekolah menengah, bibilan cikgu tu dah kurang sikit kan. Sebab masing-masing dah mula, memang aku kena belajar ni. Aku kena belajar, aku nak kena dapat masuk universiti. Dah mula dah lebih tahu tentang cita-cita, lebih tahu tentang ada kesedaran kendiri tu lebih. Ya. Kesedaran berkenaan masa depan ya, dibandingkan dengan kanak-kanak ya. Jadi dia lebih bersedia untuk belajar. Biasanya macam macam Ustazah tengok masa sekolah rendah, kamu dulu main-main je. Wah sekarang dah pandai ya. Dah mula masuk TikTok, kongsi dengan kawan-kawan dalam YouTube. Itu menunjukkan kita ni dah semakin banyak belajar ya, bersedia untuk belajar sesuatu yang baru. Okey. Seterusnya dari segi sosial, remaja dia lebih selesa berkawan dengan kawan-kawan daripada ibu bapa. Ya. Dia lebih selesa dan sebenarnya bukannya kita tak boleh dengan ibu bapa. Ya. Jangan salah anggap, maksudnya dia lebih selesa dengan kawan-kawan, tapi jangan meninggalkan ibu bapa. Ya. Jadikanlah ibu bapa sebahagian daripada kawan anak-anak semua ya. Untuk bertanya, untuk berkongsi. Tak boleh ke nak kongsi dengan mak ayah? Cerita sikit, siapa yang boleh kongsi dengan Ustazah?
Boleh tak kita kongsi nak cerita tentang apa yang kita belajar dalam kelas dengan mak ayah kita? Boleh tak? Siapa nak jawab? Wadiah nak jawab? Kata Seda tu boleh? Okey. Okey, lagi Wadiah kata boleh Ustazah. Ya, Alisha kata boleh. Dennis kata boleh kot. Kot tu macam tak boleh je. Sakinah kata boleh, Ifah boleh. Boleh kita share dengan mak ayah kita. Ya, kadang-kadang kita tak tahu nak cerita dengan mak ayah. Ceritalah, mak tadi kan belajar ni. Okey, waktu PDPR tadi, mak ni. Cerita je. Kata Farisha boleh. Okey, boleh Ustazah. Boleh kongsi dengan mak ayah. Jangan bina benteng dengan mak ayah kita ya. Sebab kita kawan, kalau kita banyak cerita dengan kawan sebaik-baik dengan kita, dia tak ada pengalaman, tak sama pengalaman mak ayah ya. Mak ayah dia cerita, kita kongsi, lepas tu kita boleh mak ayah boleh bagi tips sebab mak ayah telah melalui perkara-perkara yang telah dilalui oleh kamu ketika remaja ya. Jadi perkongsian dengan ibu bapa sebenarnya menjadikan kamu lebih matang. Kalau kamu berkawan, hanya kawan dengan kawan-kawan sebaya je, kamu tak jadi matang. Ya, lambat matangnya. Tapi bila kamu memilih untuk berkawan dengan orang yang lebih dewasa, sebenarnya kamu lebih cepat matang. Sebab orang dewasa ni dia akan memberi tips bagaimana kamu untuk melalui kehidupan dengan lebih baik lagi. Ya? Sebab tu bila cara kita nak membina kematangan diri kita, kita berkawan dengan cikgu-cikgu contoh. Oh cikgu, macam ni cikgu bagi tips. Okey. Tapi kalau dengan kawan, kita ikut kepala kawan kita, ikut level umur kita saja. Ya? Itu tips untuk membina kematangan dalam sosial. Contohnya kalau orang dulu, bukan orang dululah, ini zaman kita norma baru kan. Sebelum ni, ada kenduri kendara kita pergi kan. Kita pergi, ada tolong angkat pinggan, tolong ni, tolong buat tu. Ya, itu dah menunjukkan kita ke arah kematangan. Ya. Sebab kita dah melibatkan diri kita dengan orang-orang dewasa ya. Jadi kena pilih lah ya apa yang kita buat. Okey, boleh? Seterusnya ada nak tanya untuk perkembangan remaja? Slide Ustazah sikit je. Tak banyak hari ni ya. Tapi walaupun tak banyak, sama-sama kita buat ya. Okey. Kita nak terus kepada penjagaan diri. Boleh? Boleh teruskan ya. Okey. Tadi Ustazah dah sebut ya. Seorang remaja dia dah pandai mengurus diri. Ya. Mengurus diri. Apa dia maksud mengurus diri? Ustazah dah senaraikan beberapa perkara tentang pengurusan diri. Iaitu dia pandai urus peluh dan bau badan dia. Dah tahu bau busuk je. Rasa tak selesa. Okey. Dah peluh, dia mandi. Tak payah nak kena marah, nak kena suruh kena mandi berapa kali sehari? Sekali sehari cukup ke? Berapa kali sehari nak mandi? 2 kali kata Adiba. Kata Seda tu 3 kali. Boleh? Sekurang-kurangnya 2 kali. 3 kali pun bagus. Okey, 3 kali. Ada 2 kali. Pagi dengan petang je. Okey, 2 kali. Kalau kita rasa tak selesa, kita di rumah lebih sepatutnya lebih baik dari segi penjagaan diri ya. Jangan kita nak pergi sekolah je mandi. Kat rumah tak mandi. Pagi-pagi tu tak payah mandilah. Sebabnya nak pergi mana pun tak pergi mana, duduk rumah. Ya, kita kena jaga diri kita walaupun di mana kita berada. Lazimkan diri pagi mandi, sekurang-kurangnya pagi mandi, petang pun mandi. Kalau misalnya kita terlibat banyak benda, aktiviti-aktiviti fizikal. Contohnya hari ni tolong mak kemas rumah, buat tu semua yang habis. Lekit ketiak. Okey, apalagi tengah hari mandilah. Sebelum kita solat zuhur. Jadi lebih selesa ya. InsyaAllah ya. Jadi kita kawal. Mulalah kita pakai deodoran. Tahu deodoran? Deodoran tu apa? Yang sedap tu ke, dalam peti sejuk ke? Apa dia Saidatul? Ubah ketiak. Okey. Okey. Deodoran tu buat ketiak bukan? Okey, tahu. Ya, ada yang bentuk roll. Ya. Ada yang bentuk macam mana, stick. Okey, ubat ketiak maksudnya kita kena pakailah dah mula bau badan kita.
Tak, bila orang datang kat kita dia tak cium bau baby dah, ya, dah bau busuk. Busuk banget ya. Okey, jadi kita kena pakai, mula kawal bau ketiak kita tu, bau badan kita tu mungkin dengan deodoran, ya. Kalau misalnya tak pakai deodoran pun, kalau kamu mandi, okey, dia akan mengurangkan bau badan, ya. Boleh ke pakai perfume? Perfume, apa maksud perfume? Wangi kan, untuk wangikan badan kita. Dia kalau dalam Islam, ya, pemakaian perfume minyak wangi untuk wanita tu tidak digalakkan, ya. Kalau boleh, tak payah pakai, ya. Tak payah pakai, kenapa? Sebab dia boleh menarik minat orang. Kita bukannya nak menarik minat orang untuk datang kat kita, ya. Kita pakai perfume tu, kalau nak pakai tu biar tak bau busuk je. Jangan sampai dia terlalu wangi sampai macam ada dalam iklan tu kan. Bila dia pakai sabun yang ada apa kita sebut yang wangi sangat, bajunya jadi sampai wangi sangat, sampai semua orang boleh ikut kita. Tu tak boleh. Bahaya, ya. Bahaya untuk kita. Jadi kalau nak pakai perfume, jangan pakai perfume yang sampai wangi sangatlah. Boleh mengganggu orang lain, ya. Mengganggu, bukannya mengganggu orang tu kadang tak suka bau tu. Bila dia suka pun bahaya. Tu kita dah remaja, dah mula cantik, dah bergaya, pakai perfume lagi. Orang pun tengok, geram je dengan budak ni. Dia mula rasa timbul perasaan lain. Kita kena jaga diri kita, ya. Okey, jadi sebaik-baiknya elakkan pakai perfume, ya. Pakai perfume minyak wangi kalau boleh kita elakkan, ya. Kita jangan sampai bau busuk je. Ya, jaga diri kita jangan sampai bau busuk. Tak perlu pakai bau-bauan yang boleh menarik minat orang. Boleh, ya. Terutamanya anak-anak perempuan, ya. Kalau macam lelaki pun kalau dah pakai wangi sangat, sampai kita pening. Lalu pergi sekolah ni bau subhanallah apa, ya. Jadi kita kena jaga, ya. Kita bukan jaga diri kita je, jaga persekitaran kita, maksudnya orang sekitar kita tu, ya. Biar selesa dengan keberadaan kita. Okey, yang kedua rambut. Macam mana nak jaga rambut? Pakai shampoo, ya. Pakai shampoo, walaupun lelaki kadang rambutnya setengah inci je. Pakailah, ya. Pakailah shampoo biar wangi sikit lah. Ini lah, dah rambut sikit bau haprak. Tak nak. Ya, pakai shampoo, ya. Pakai shampoo, macam-macam jenis shampoo dah sekarang ni. Pilihlah shampoo yang sesuai, ya. Kalau misalnya rasa banyak kelomomo, pakailah shampoo untuk anti kelomomo. Kita dah mula besar kan? Dah mula boleh memilih, dah mula membaca. Kalau pergi pakai shampoo tu bukan main pakai je, ya. Kita tahu diri kita macam mana. Okey, itu menunjukkan kita dah remaja, ya. Okey, yang ketiga, mulut dan gigi. Mulut dan gigi pun nak cerita. Sangat penting, ya. Ya. Ada yang nak bagi pandangan ke? Okey, ya. Mulut dan gigi, yang pertama macam kita gosok gigi lah. Gosok gigi berapa kali sehari? Sekurang-kurangnya berapa kali sehari? Okey, 3 kali, bagus Sazlin. 3 kali, 2 kali, sekurang-kurangnya bangun pagi dengan nak tidur. 5 kali Khaira, bagus Khaira, ya. Kita jaga gigi kita, remaja kita kena jaga gigi 3 kali sehari Wadiah, ya. Okey, kita jaga gigi kita. Kenapa jaga gigi kita? Gigi yang baik, gigi yang okey, dia akan menyebabkan bau mulut kita ni tak bau. Ya. Bila Ustazah sembang-sembang dengan doktor gigi yang bahagian pergigian kan, dia akan sebut kalau misalnya gigi kita rosak, itu salah satu mulut kita berbau, salah satu tandanya adalah gigi kita rosak. Ya. Jadi kita kena jaga mulut kita, gigi kita. Remaja ni lah, waktu remaja cakap saya tak kisah Ustazah. Gigi saya cantik, gigi saya kuat. Dah lah banyak makan gula-gula, lepas tu tak nak gosok gigi. Nanti baru masuk remaja akhir, umur 20 tu, senyum dengan kawan, mana gigi kau? Gigi aku dah dimakan tikus. Ya, dah rongak, dah rompong.
Ya, malulah kita. Sepatutnya umur 20 tu kita dah cantik, gigi kita penuh lagi ya. Ini tak umur 20 dah tak ada gigi. Malu je. Orang nak datang Minang pun alamak. Giginya tak cukup. Bagus Umayyah 2 kali gosok gigi Umayyah. Okey, sebelum tidur tu kena kuatkan semangat kita. Walaupun kita kata alah ngantuknya lah. Kalau kita tahu kita akan tertidur bila-bila masa saja, Isyak tu kita kita wuduk tu terus gosok gigi. Untuk jaga diri sendiri. Kan remaja ni kita dah pandai mengurus diri kita. Takkan asyik-asyik mak nak sebut je. Umar gosok gigi, Zahratul gosok gigi, Wadiah gosok gigi. Kalau anak 2-3 boleh lah. Kalau anak sampai 10, 12, 20 nak sebut semua. Allahu Akbar, pengsan mak. Pandai-pandailah yang dah besar tu, dah masuk remaja tu, pandai-pandai urus diri sendiri. Boleh Okey, seterusnya. Yang keempat, jaga kemaluan. Kemaluan ni kena jagalah kebersihannya. Macam yang perempuan kalau waktu period kena ganti selalu pad jangan nak jimat dah sehari satu je. Janganlah macam tu kita nak jimat juga tapi dalam masa yang sama kita pentingkan kesihatan diri kita, kebersihan diri kita, keselesaan diri kita. Kita bimbang kalau misalnya kita tak jaga contoh kemaluan kita, asyik-asyik nak menggaru je, gatal je sebab tak basuh bersih-bersih. Lepas kita buang air, sama ada buang air kecil ataupun air besar, kita laplah di kawasan kemaluan tu biar kering. Kalau misalnya sentiasa basah je, kita takut tumbuh kulat. Tumbuh cendawan kat situ. Cendawan yang tak boleh dimakan ingat cendawan sedap tak digoreng, tak boleh cendawan tu akan buatkan kita rasa tak selesa tumbuh kulat. Untuk yang perempuan dia mungkin akan menimbulkan ada keputihan. Keputihan tu maksudnya ada lendir-lendir putih kalau di spendek kita tu kan. Okey, bila kita macam tu kita akan jadi tak selesa kan. Jadi kita kena sentiasa jaga kebersihan. Ada je kita tukar. Okey. Jaga kemaluan. Macam tu juga dengan lelaki. Lelaki pun kena jaga kencing kita waktu kita kencing, jangan main kencing suka hati kencing je. Asal kencing je. Lepas kencing lelaki dan perempuan kita kena berdehem. Berdehem tu apa? Keluarkan baki-baki yang ada dalam kemaluan kita tu. Biar dia keluar habis. Kalau tak keluar habis, kita bimbang dia akan jadi penyakit. Biar dia keluar habis Okey, seterusnya tentang penampilan diri. Kita kena jaga penampilan diri kita. Dah jadi remaja, dah besar kan? Kena jaga penampilan diri. Pakai kalau nak keluar, nak pergi mana-mana. Bukan saja keluar sebenarnya. Di rumah pun kita kena jaga penampilan diri kita. Kat rumah tak boleh ke Ustazah nak pakai bedak sejuk, pakai baju tidur. Boleh, pakailah. Tapi kalau baju tidur tu ada butang, dibutangkan. Kalau misalnya seluar tu rasa panjang sikit, lipat. Macam tu maksudnya kita kena jaga penampilan diri, nak menunjukkan kita ni dah remaja. Bukan kanak-kanak lagi. Okey, jaga penampilan diri sama ada di rumah, kita bersama adik-beradik ataupun kita berada di luar bersama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Okey, yang penting kita dalam keadaan bersih dan kemas. Bukannya penampilan diri, aku nak kena pakai makeup. Aku nak kena pakai baju yang branded, ada kena pakai handbag apa semua tu. Itu adalah tambahan. Yang utamanya kita mesti bersih, kemas dan menutup aurat. Okey. Seterusnya untuk persekitaran, penjagaan persekitaran kita. Bilik kita, tempat tidur, takkan mak lagi yang nak kena kemas. Kalau dah remaja, cadar tu dah tahu dah bila kita nak ganti. Tak payah nak bising-bising. Kalau tengok dekat bantal tu dah bau busuk dah ni, tukar. Kita sendiri yang tukar. Lantai maksudnya kebersihan di sekitar bilik tu kita kena ni. Okey, lepas tu di kawasan rumah kita, tengok macam Wadihah, dia adik-beradik ramai perempuan ni. Berapa Wadihah adik-beradik perempuan, berapa Wadihah? 2.
Ada dua je. Alamak, beradik dia dua je. Siapa yang adik-beradik dia ramai? Okey. Yang perempuan. Ada beradik ramai perempuan. Semua masing-masing dah remaja. Okey, contoh ada 3 lah anak dara. Okey, ada 3 anak dara dah besar. Orang datang rumah kita, oh Intan, adik-beradik ramai perempuan ya. Intan sendiri dah besar kan? Saya ada 4 perempuan, subhanallah, bagusnya ya. Okey, ada 4 adik-beradik perempuan. Bila orang datang rumah, wah ada 4 anak dara, rumah bersepah. Apa jadi Intan? Dah jatuh. Dah. Dia malas ke? Wah, ada 6. Subhanallah, lagi ramai. Oh, Damia 4, Intan ada 6 adik-beradik perempuan. Subhanallah. Allah Akbar. Mesti bersih kilat Intan ya rumahnya. Okey, itu maksudnya dah ada semakin besar. Maksudnya bukan ibu sahaja yang mengurus rumah tangga. Persekitaran itu juga menunjukkan identiti seorang remaja juga. Okey ya. Jangan anak ramai je. Oh, aku ni anak ramai bersepah rumah, tak boleh ya. Ramai yang boleh membantu menguruskan rumah tangga. Okey, yang ketiga ruang belajar. Ya, biasanya untuk kita dah makin besar, dah remaja, kita perlukan ruang belajar. Tak kira lah kalau misalnya saya tak ada bilik sendiri. Tak ada bilik sendiri tapi tempat kita nak belajar tu kita kena ada. Walaupun benda tu portable. Maksud portable ni, okey saya tak ada ruang belajar yang khas. Tapi saya ada, okey kat sini tempat saya nak belajar. Bila kamu belajar kat situ, kawasan tu mestilah kemas. Persekitaran tu. Menunjukkan kamu dah besar, dah remaja. Bukan kanak-kanak lagi. Okey? Okey, setakat ni ada masalah? Ya. Okey, seterusnya. Gaya hidup sihat. Ya. Jadi penjagaan diri kita selain daripada diri dan persekitaran, kita perlu juga mengamalkan gaya hidup sihat. Ya. Ada beberapa gaya hidup sihat yang Ustazah masukkan di sini. Ya. Yang pertama, tegas diri. Tegas diri ni maksudnya kita kena ada pendirian kita. Ya. Kalau misalnya ada satu perkara kita kena kata tidak. Contohnya kawan-kawan ajak merokok. Ya. Kawan kata merokok lah, barulah macho, barulah dewasa, barulah kita besar. Okey. Tak, kita kata tidak, no. Kita kena ada rasa tegas diri. Dalam diri kita ni tegas. Kawan-kawan ajak buat benda yang tak baik, kita kata no. Kawan-kawan ajak, jom malam-malam ni, malam masih muda, padahal dah pukul 12. Dia ajak keluar jalan-jalan, merepek, lumba. Kita kata no, tidak. Kita ada pendirian kita sendiri. Ya. Kena ada tegas diri. Ya. Okey. Terutamanya pada perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Contohnya yang ni dah mula kan, bila dah besar dah mula nak berkapal-kapal. Dia ada couple, dia ada kawan. Jadi dia pun nak tunjuk kawan dia. Jom ajak boyfriend keluar. No. Kalau misalnya nak keluar, okey kahwin dulu. Nikah dulu. Jangan suka-suka hati nak bawa, kita nak ikut pelawaan orang lain. Ya? Walaupun kita suka, walaupun dia power kita, dia boyfriend kita, kena ada tegas diri. No. Okey? Nak jumpa boleh datang jumpa kat rumah. Ya, jumpa dengan keluarga. Ya? Jangan lama-lama, sekejap je. Okey? Okey, seterusnya. Begitu juga dengan tegas diri ni bukan saja secara bersemuka tapi juga secara media sosial ya. Maksudnya media sosial guna handphone kan mak ayah tak nampak tapi tak apa kamu buat kat telefon tu ya. Kalau ada yang mengajak untuk chat perkara-perkara yang bukan-bukan, okay no, tak nak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik ya. Kawan-kawan nak ajak mengumpat, no. Tak nak, aku left group. Jangan cakap je left group, maksudnya kita tak nak mengumpat. Kita tak nak buat membawang tu, tak nak ya. Banyak kerja lain nak buat. Ataupun kawan ajak, sekarang ni macam-macam ya. Dia cakap, kau ambil lah gambar kat rumah kau ni, tak payah pakai tudung. Tak apa, kita bukannya keluar pun, kat dalam telefon je. Suruh ambil gambar. Dah lah dia lelaki. Dia suruh ambil gambar, kita tak pakai tudung. Suruh dia joget-joget macam kat TikTok tu, tak boleh ya. Kita kata no, tak boleh. Kena ada tegas diri ya. Okey. Seterusnya, dah dekat sejam ya. Okey, penggunaan media sosial maksudnya kena bijak. Bila dah remaja,
Tadi Ustazah sebut salah satu ciri remaja bukan je dia apa dia sudah balik je, tapi dia mumayyiz. Dia pandai membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Penggunaan media sosial ni, contoh WhatsApp tu, kalau nak WhatsApp, nak chat dengan orang yang perlu. Ya. Jangan nak chat masuk grup kumpulan yang bukan-bukan tu, tak perlu ya. Kita kena ada pandai menggunakan media sosial. Bila kamu dah mula sekolah menengah, dah mula remaja, kamu dah boleh dapat handphone. Sekarang handphone dah murah dah. Kumpul duit raya sekali duit raya pun dah boleh beli handphone. Ya. Ataupun sekarang dah mula PDPR, mak ayah pun dah pening dah. Malah nak share banyak-banyak. Okey, mak ayah belikan telefon untuk kamu buat PDPR. Lebih mudah nak buat GM dan sebagainya. Tapi kamu gunakan telefon tu, handphone tu guna untuk perkara-perkara yang tak ada faedah. Itu tak nak macam tu ya. Kena betul pandai menggunakan media sosial ya. Okey Ifa, ada masalah Ifa? Ifa nak tanya? Ifa buka mic nak tanya ke macam mana? Tak ada. Okey. Lagi penggunaan media sosial yang lain ya, contohnya Instagram, TikTok sekarang kan? TikTok nak share, boleh share lah perkara yang berfaedah ya. Jangan share benda yang tak baik ataupun kita ikut orang. Orang nak nari tu semongkor. Oh, kita pun nak buat semongkor. Makan je semongkor tu. Ya, tak payah nak nari-nari semongkor tu. Semongkor tu tak semongkor. Okey ya. Semongkor tu tembikai. Ya, makan je tembikai tu, tak payahlah nak menari joget-joget macam tu tunjuk kat TikTok. Tak perlu ya. Benda tu tak perlu. Ya, walaupun sekarang orang kata ini zamannya Ustazah, bukan. Ya, kita kena pandai memilih. Ya, kena ada sikap tegas diri. Okey ya. Seterusnya kita kena join aktiviti kecergasan ya. Sama ada kita buat sendiri ataupun kita join dengan orang lain. Jangan terperat dalam bilik, asyik main telefon je. Ataupun nak belajar je. Okey, belajar. Saya buat benda yang berfaedah ni. Walaupun berfaedah tapi fizikal kita, jasmani kita perlukan kepada aktiviti fizikal ya. Biar cergas. Ini lembik je. Pegang dekat dekat lengan tu lembik je. Ototnya tak kuat ya. Bila kita remaja, kita kena kuat lah. Okey, lari sekejap, pusing, keliling kampung, keliling taman. Sekejap je, tak perlu lama. Ya, buat yang penting badan kita ni perlu ada kecergasan ya. InsyaAllah bila kita cergas, otak kita pun jadi cerdas ya. Emosi kita pun akan stabil ya. Join aktiviti kecergasan, naik basikal. Ataupun contoh kalau misalnya kita nak buat, nak pergi solat kat masjid lah, dah boleh dah. Ada yang dah boleh nak pergi masjid kan, naik basikal lah. Tak payahlah naik motor, tahulah pandai naik motor. Kalau ada basikal, naik basikal ya. Kita masuk aktiviti kecergasan untuk diri kita ya. Kalau petang ada kawan-kawan ajak main futsal ke, main badminton ke, tak boleh keluar lah Ustazah, boleh buat kat rumah, main skipping ke. Okey ya. Kita buat berkebun ke, jaga persekitaran rumah tu, sambil kita menyapu, sambil kita menebas rumput ya. Itu kita pilih aktiviti kecergasan. Jangan duduk di dalam bilik saja. Jangan asyik-asyik dengan handphone ya. Dia akan mengganggu lagi emosi anda ya. Jadi kita kena pandai imbangi diri kita, sebab diri kita ni, manusia ni, dia terdiri daripada fizikal juga. Maksudnya kita kena ada, kita beri hak kepada fizikal kita, bukan kepada intelektual saja, bukan kepada minda kita saja. Aku nak belajar je, tak ada fizikal, tak boleh. Belajar, masa belajar. Ada masa kita solat untuk rohani kita. Ada masa kita untuk bersama dengan kawan-kawan, sosial. Kita ada masa, kita bersosial. Ada masa untuk diri kita, untuk kecergasan diri kita. Kita kena buat. You must do. Ya. Kita kena ada beri hak kepada diri kita yang macam-macam ni ya. Okey, seterusnya. Pemilihan bahan bacaan ya. Masuk pemilihan bacaan gaya hidup sihat ni penting juga Ustazah masukkan pemilihan
bahan bacaan sebab dia boleh menentukan pemikiran kamu. Ya. Gaya hidup sihat kamu ni boleh ditentukan juga dengan pemilihan bacaan. Kalau kamu selalu baca sesuatu yang negatif, dia akan membina diri kamu yang negatif. Ya. Bukan saja termasuk bahan bacaan saja, tapi bahan apa yang kamu tonton. Contohnya, kamu suka tengok cerita Korea yang cinta-cinta. Kamu akan hanyut dengan dunia itu. Dunia percintaan, dunia gewek-gewek, dunia boyfriend, girlfriend, dunia kecewa, dunia sakit hati. Jadi kamu kena pilih. Jadi kamu pilih macam mana? Pilih bacaan yang memberi motivasi. Jadi kamu akan tampil sebagai remaja yang bermotivasi. Ya. Kalau kamu pilih siaran, okey saya nak pilih siaran yang yang itulah yang terlalu mengikut emosi, kita akan jadi ke situ ya. Jadi kita kena tahu memilih bahan bacaan dan bahan tontonan kita. Kamu tengok YouTube, tengok cerita apa? Kalau kamu tengok cerita yang bukan tadi saya sebut ya, yang bercinta-cinta tu, dia akan jadi ke arah itulah. Ya. Tapi kalau misalnya kamu selalu tengok, okey saya nak selalu tengok yang resepi-resepi lah, lama-lama kamu akan pandai masak. Okey. Kalau selalu tengok siaran yang YouTube, macam mana cara pakai tudung? Oh, kejap dia pakai tudung macam ni, kejap dia pakai tudung macam tu. Fashion. Jadi itulah kita, ya. Maksudnya kita ni akan wujudnya diri kita ni, terbinanya watak dalam diri kita berdasarkan kepada bahan bacaan dan bahan tontonan kamu. Ya. Begitu juga dengan bahasa, ya. Kalau misalnya kita selalu menonton cerita-cerita yang menggunakan bahasa yang tidak baik, dia akan keluarlah perkataan tu ketika kamu bersembang dengan kawan. Kat mana kamu jumpa perkataan ni? Aku tengok cerita tu. Kan? Dah bocor rahsia. Jadi kita kena pilih ya bacaan dan tontonan kita ya. Boleh? Okey, ni memang dari awal tadi Ustazah je yang cakap ya. Okey, seterusnya sertai aktiviti kemasyarakatan ya. Bina sosial. Jangan duduk sendiri saja ya. Maksudnya kita kena ada terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan. Sekurang-kurangnya aktiviti keluarga. Ya. Contohnya kalau aktiviti keluarga sekarang tak boleh nak bermasyarakat sangat. Masa makan semua duduk makan. Jangan nak masa makan aku duduk dalam bilik. Nanti masa semua orang dah habis makan baru aku makan. Itu maksudnya kena sumbang. Tak boleh duduk dengan orang lain. Kita tak boleh ya. Kita kena hidup membina masyarakat bermula daripada rumah kita ya. Ada masa kawan ni mak ayah buat kerja, okey tolong bantu. Itu aktiviti kemasyarakatan yang kecil ya. Bermula daripada rumah. Okey kakak ada nak buat apa? Okey jemur kain. Okey tolong semua jemur kain sama-sama kita buat. Okey menyapu kat halaman rumah. Rumah dah lah besar. Okey sapu semua. Semua kita join aktiviti yang membina masyarakat kita. Jangan duduk sendirian ya. Bila kita duduk sendiri ya, anak-anak Ustazah dah jumpa beberapa kes ya. Mereka yang suka duduk sendiri, hidup dalam dunia dia. Aku dah tak kisah dah dengan orang lain. Aku belajar je. Aku buat kerja aku je. Aku tak kisah dengan orang lain jangan kacau aku. Ya. Tapi bila dia macam tu dalam keadaan sendiri, syaitan pun mula menghasut ya. Macam-macam dia buat ya. Sebab tu antara orang yang sangat bahaya adalah orang yang sangat pendiam ya. Ustazah rasa peranan PRS ya. Bila PRS berada di sekolah ya, kamu tengok kawan kamu diam aja, sunyi je. Semua orang ada kawan. Kalau ada cikgu tak ada je kan. Kan kita suka pergi kat tempat kawan sembang-sembang. Tapi dia ni tak bersembang lah, dia tak ada kawan. Dia tak nak berkawan dengan orang lain. Sebenarnya itu dia dah menunjukkan dia bahaya ya. Bahaya maksudnya dia berada dalam dunia dia sendiri. Itu bahaya ya. Jadi kita kena kalau waktu berkawan ya, mungkin kita terlibat dalam tim bola jaring, ada persatuan, kita ada kelab, kita ada apa lagi, unit uniform, tu semua kita kena terlibat ya.
Itu adalah antara penglibatan kita dalam masyarakat, gaya hidup sihat, ya. Okey. Setakat ni ada nak tanya? Ada satu slide je lagi. Ustazah rasa dah penutup di sini. Jadi Ustazah harapkan ya kita sama-sama dapat dapat buat sesuatu yang baik, ya. Bukan saja kita bukannya cerita tentang orang lain. Bagus buat dia, tak ada. Okey, kita Ustazah cerita hari ini tentang awal remaja. Bukan Ustazah cerita pasal orang lain. Kita cerita tentang diri kita. Kita bina diri kita yang baik, insya-Allah, ya. Orang lain pun bina diri dia dengan baik. Jadi kehidupan kita akan berada dalam masyarakat yang baik, ya. Kalau kita dalam keluarga, kita jadi ahli keluarga yang baik, insya-Allah ahli keluarga yang lain pun akan jadi baik. Keluarga kita akan baik. Bahagia, seronok kita berada di mana-mana. Okey. Jadi ada lagi soalan? Ada soalan ke? Okey, Ustazah tengok chat, ada orang di ruangan chat. Tak ada, Wadihah tak ada. Ada lagi? Tak ada, ya. Ada masalah ke yang boleh kita nak kongsi? Okey, ada isu yang nak dibincangkan? Okey, kata Danish tak ada. Okey, tak ada, ya. Dah ada orang live meeting dah. Okey, mungkin ada masalah internet, ya. Jadi sekarang ni, okey, terima kasih saya Datul. Ustazah harap Farisha tak ada. Okey, Ustazah harap dapat memberi penjelasan, ya, tentang awal remaja kepada anak-anak semua. Jadi bila benda baik, kita boleh kongsi, share dengan kawan-kawan. Kalau misalnya ni tadi kata Cikgu Hasnan, kita ada rakaman. Nanti kalau ada apa-apa, ya, ada apa ya nak cerita tentang remaja, nak cerita dengan kawan, tak tahu nak cerita, okey boleh tengok rakaman kita. Ya, Zara tu kata tak ada, okey tak ada. Okey, kata Marsha ada persoalan, ya. Apa persoalan Marsha? Kata Marsha, mari kita jawab sekejap, ya. Okey tak apa, ya. InsyaAllah 11.30 last kita, ya. Okey, Marsha kata macam mana kita nak tegur orang yang suka cakap perkataan yang tak elok? Ya. Macam mana kita nak tegur? Siapa yang kita nak tegur tu? Kalau misalnya kita nak tegur kawan kita, okey, ni kita cerita kita PRS pula, ya. Okey, kalau kita nak tegur kawan kita, yang pertama kita boleh tegur, cakap dengan dia terus terang, ya. Jangan cakap macam tu, tak elok lah. Tak elok lah cakap macam tu. Boleh kita terus terang. Atau kita sebut, itu kira bahasa kita cakap tak elok lah. Tak nak kawan lah dengan kau cakap tak elok ni. Boleh, ya. Sebab kawan yang baik akan menentukan kita ni seorang yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang selalu cakap tak baik, nanti kita pun akan terpengaruh, ya. Okey. Yang pertama tadi Ustazah kata kita boleh tegur secara direct. Yang kedua, kita boleh tunjukkan contoh, ya. Maksudnya kita sendiri tak payah cakap benda yang tak elok. Kita cakap benda yang elok. Okey, kalau misalnya dia cakap tak elok, okey kita cakap kan kita boleh ubah dengan perkataan yang lebih baik. Contoh kita marah sangat dengan kawan. Bodoh betul lah dia tu. Janganlah cakap macam tu, walaupun bodoh tu memang ada dalam kamus. Ada dalam bahasa Melayu. Tapi kita ada pemilihan perkataan yang lebih baik. Kita ajar dia. Mungkin dia tak tahu, ya. Jadi kita cakap, jangan cakap bodoh. Kalau orang cakap dekat kita pun kita sakit hati, kan. Jadi kita cakaplah, mungkin dia tak tahu. Jadi kita ajar dia. Kita bagi tahu, janganlah cakap dia bodoh, kan. Cakap macam tu. Kita tegur dengan kita menyatakan alternatif. Macam tadi yang pertama kita tegur je tapi kita tak bagi alternatif. Jadi yang kedua kita tegur dan kita cakap alternatif, ya. Dan yang paling utama ialah kita kena menunjukkan contoh teladan yang baik, ya. Sebagai PRS kena jadi contoh kepada kawan-kawan. Kalau kita cakap yang baik, kita buat perlakuan yang baik, ya. Okey. Ataupun cakap yang tak baik ni bukan saja secara bersemuka, tapi ada juga orang cakap dalam WhatsApp perkataan yang tak baik, ya. Kita tegur, ya. Kalau dalam WhatsApp tu saya suka guna stiker. Ada satu stiker tu dia kata tak mau cakap macam tu. Kita keluarkan stiker. Kita tak baik cakap, kan. Kita guna stiker. Lepas tu bila orang cakap stiker, cakap perkataan yang tak baik, kita mula pandang, kenapa ni? Kita cari stiker yang sesuai, ya. Kadang-kadang kita nak cakap pun alamak, kan. Ataupun dalam ahli keluarga kita, mungkin kita nak tegur
tegur abang kita ke kan. Masing-masing dah ada grup grup dalam WhatsApp, Telegram kan. Boleh tegur lah macam tu. Kita nak tegur secara direct, aku ni kecil lagi. Bukannya kecil pun tapi sebenarnya kita nak tegur takutlah kan. Kalau misalnya mak ayah pula macam mana? Ustazah bimbang lah. Ya, hari tu Ustazah ada mendengar ada seorang ibu ya, dia marah sangat dengan anak dia. Ya, dia marah sangat dengan anak dia sampai dia cakap dengan anak dia tu apa? Aku sumpah kau jadi sebab saya cakap, kak nak sumpah dia jadi doktor kak ya? Cakap macam tu. Kalau ibu kita dah mula tu jangan buat ibu ayah kita marah. Takut dia mengeluarkan kata-kata yang tak baik ya, atau kata-kata yang negatif untuk kita. Jadi kalau ibu kita cakap yang tak baik, peluk ibu. Peluk ibu, cakap okey. Peluk ibu, saya sayang ibu. Janganlah ibu cakap macam tu dengan saya. Boleh tak buat macam tu? Ya? Cakap dengan ibu ya. Kalau ibu ayah cakap yang tak baik-baik, okey. Peluk ibu. Tapi jangan buat waktu dia sangat marah ya. Waktu dia dah tenang, lepas solat, waktu kita nak berjalan, kita tegur dengan cara yang baik ya. Okey. Ustazah rasa memberi penjelasan. Okey, seterusnya Sofia tanya, Ustazah perlu ke kita tegur orang kat media sosial yang pakai tudung nampak leher? Okey ataupun kita sebut, Sofia sebut ni bukan saja tudung nampak leher, yang tak menutup aurat ya. Yang tidak menutup aurat dengan sempurna ya. Tak kira lelaki ataupun perempuan, kita ada aurat masing-masing. Sebaiknya kita tegur ya. Jadi kalau misalnya kita nak tegur, macam mana nak tegur ya? Nak tegur pun susah juga kan. Okey, jadi kalau misalnya sini bolehlah sekarang ni macam-macam kita bagi, ada carilah dekat TikTok korang lagi pandai. Cari kat TikTok tu ada yang cerita pasal tentang menutup aurat ya. Kenapa kelebihan menutup aurat ya. Ataupun tegur. Kalau misalnya ni lagi satu ada duit sikit, okey bagi dia tudung. Tudung yang menutup aurat. Tudung yang cantik-cantik sekarang macam-macam kan. Ataupun bagi dia, kalau dia suka tudung yang cantik-cantik belik-belik tu kan, bagi tu pemakaian yang menutup aurat ya. Ada orang sekarang ni buat apa namanya, dia buat apa yang kat TikTok tu ke, kat ni dia macam mana cara pakai tudung. Dia tunjukkan cara bagaimana cara pemakaian tudung yang cantik tapi masih menutup aurat. Boleh juga macam tu. Kita share dalam YouTube tu ada ya. Tutorial betul, tutorial memakai tudung. Okey, carilah pemakaian tudung yang menutup aurat. Boleh share kat situ kan? Okey. Okey, ada lagi soalan? Tak ada ya? Okey, jadi semoga semua peserta-peserta EPRS Awesome sama-sama kita dapat membina diri kita yang baik ya. Sebenarnya kita membina diri kita yang baik, kita nak bantu kawan-kawan kita yang lain kan. InsyaAllah kawan kita baik, kita pun kita jadi sahabat yang baik supaya kita pun mendapat sahabat yang baik juga ya. Kalau misalnya kita baik, insyaAllah orang pun boleh jadi baik ya. Kalau misalnya kita jahat tu yang kita berkawan dengan orang-orang yang satu kepala yang tak baik dengan kita. Sebab tu kita kena buat pemilihan kawan yang baik. Bermula kita bina daripada PRS ini. Ya, PRS membentuk kumpulan rakan sebaya yang baik, insya-Allah ya. Okey, jadi saya rasa dah tak ada ya. Okey, insya-Allah semua kalau ada apa-apa masalah boleh share ya. Boleh share dengan orang yang sesuai, dengan orang rujuk kepada ibu bapa contohnya, kepada guru dan sebagainya ya. Okey, seterusnya selamat datang ke alam remaja ya. Bukan alam remaja yang biasa-biasa, alam remaja yang luar biasa. Yang terbaik, yang bagus ya. Jadi Ustazah harapkan semua orang boleh melalui alam remaja ini tanpa isu, tanpa konflik. Ya, walaupun disebutnya remaja ni banyak isu, banyak masalah, banyak konflik, tapi dengan ilmu yang kita ada, kita boleh melalui remaja ini tanpa konflik.
tanpa isu yang besar. Memang setiap hidup ada masalah, tapi masalah tu tidak memberi tekanan ataupun yang tidak memberi masalah yang besar dalam kehidupan kita dan kehidupan ibu bapa kita. Okey. Jadi untuk tugasan alam remaja kelas yang keempat ini, kelas yang terakhir, Ustazah buat quizzes. Ustazah buat quizzes. Cikgu Hasnan dah share dah dalam ruangan tu. Okey, dalam ruangan chat. Boleh terus jawab. Okey, lepas jawab kita buat apa Cikgu Hasnan? Snap, screenshot. Buat macam mana Cikgu Hasnan? Okay, so untuk tugasan ni nanti buat dulu, lepas tu nanti di muka terakhir mesti dia akan tunjuk result kan apa semua kan. Screenshot yang muka yang terakhir, contohnya macam anda, you are winner ke, markah anda ke, screenshot, lepas tu masukkan dalam Google Classroom. Nanti saya akan buatkan dia punya tapak, so kamu akan boleh masukkan dalam tapak tu lah. Okay. Saya tak pasti sama ada yang quiz ni dalam bentuk markah ke apa, tapi kalau dalam bentuk markah yang kamu dapat itulah yang akan menjadi markah kamu. Okay? Boleh. Okay, maksudnya boleh try lah sampai berjaya semua menjawab dengan baik InsyaAllah baru kita screenshot. Buatlah, kisahlah yang penting apa-apa pun buat pilihan yang tepat. Maksudnya kita buat bersungguh-sungguh dalam apa juga tugas yang kita dapat. InsyaAllah sebenarnya faedahnya bukan untuk Cikgu Hasnan, bukan untuk Ustazah Nurul Yakin, tapi untuk diri kamu. Bila kamu buat yang terbaik, sebenarnya yang pertama dan utama dapat adalah diri kamu. Ustazah suka imbas balik satu kisah ada seorang tukang kayu, dia buat sebelum ni dia buat sangat bagus kerjanya sangat bagus, tapi di akhir tugasan dia sebab dia kata aku buat bagus untuk orang lain. Suatu hari kata tuan rumah buat satu lagi je rumah. Boleh tak buatkan rumah? Dia buatkan rumah tapi dia buat cincai-cincai je. Dia kata aku buat nanti untunglah tuan bos dia kan. Jadi dia buat cincai-cincai, rupanya rumah tu nak dihadiahkan kepada dia. Jadi sekejap nanti saya call balik Sekejap saya tengah GM. Okey. Jadi kita kena buat yang terbaik bukan untuk ibu ayah kita, tapi buat untuk diri kita. InsyaAllah manfaatnya juga akan kepada ibu ayah, kepada persekitaran kita semua Okey, Ustazah sayang semua, Allah sayang kepada anda semua juga. Jadi saya rasa itu saja Cikgu Hasnan. Terima kasih kepada EPRS Awesome, bukan saja memberi ilmu kepada anak-anak, juga kepada Ustazah sebagai fasilitator dan penyelia. Terima kasih Cikgu Hasnan, terima kasih semua murid-murid yang menjadikan EPRS ini dapat dilaksanakan di Sabak Bernam Tahniah semua. Alhamdulillah ini kelas yang terakhir, maksudnya anak-anak telah berjaya melalui banyak rintangan sehingga ke loncatan yang terakhir ini. Okey, terima kasih sama-sama Nur Najih. Okey semua. Okey, saya rasa itu saja, saya serahkan kepada Cikgu Hasnan. Okey, terima kasih Ustazah Nurul Yakin. Apa pun saya nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua PRS tahap bongsu, semua PRS peserta PRS PRS Awesome ni tahap bongsu, kerana sudah pun tamat keempat-empat kelas. Keempat-empat kelas untuk PRS tahap bongsu. Okey, anda sekarang ni sudah berada di fasa terakhir sebelum anda semua ditauliahkan sebagai PRS tahap bongsu. Alhamdulillah, sikit je lagi. Baik, apa yang perlu anda lakukan sekarang? Habis sahaja kelas ni nanti, anda semua dah boleh isi borang laporan latihan seperti biasa, buat sehabis mungkin, sehabis baik. Okey, selepas itu jangan lupa kamu juga perlu buat sesi bantu rakan sebanyak 20 sesi. Sepatutnya kamu dah buat sesi bantu rakan tu daripada daripada kelas pertama lagi. Kalau baru nak buat tak apa, sempat lagi nak buat. Okey, dapatkan 20 sesi, 20 orang lah kiranya, okey, untuk buat dan rujuk dengan guru penasihat ataupun guru penyelia masing-masing.
macam mana kamu punya sesi bantu rakan tu. Okey, 20 tu. Sebab guru kamu akan isi markah berdasarkan kepada kamu punya sesi bantu rakan. Itu yang pertama. Yang kedua, markah untuk tugasan akan diumumkan tidak lama lagi. Terima kasih kepada yang dah hantar, banyak yang bagus. Ramai yang kreatif juga saya tengok, memang terbaiklah kamu buat e-book tersebut. Saya sangat bangga dengan apa yang telah anda lakukan. Okey, yang ketiga, kamu selepas ini kita akan umumkan juga ya, bilakah tarikh untuk kamu menduduki ujian akhir tahap bongsu. Ujian akhir tahap bongsu ni dia merangkumi semua topik-topik yang kita dah belajar daripada topik 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya apa? Maksudnya anda kena buat ulang kaji sendiri. Okey, untuk memahami semua topik 1, 2, 3 dan 4 sampai hari ni kan, topik 4 untuk ujian akhir. So ujian akhir ni siapa yang lulus akan dapatlah ditauliahkan sebagai PRS tahap bongsu. Okay, so all the best semua. Walaupun hari ni hari terakhir, kelas terakhir, bukan bermakna semua dah selesai ya, belum lagi. So ada beberapa benda yang kamu kena buat, iaitu sesi batu rakat, ujian akhir dan sebagainya. So selesaikan dengan baik, insya-Allah tak ada masalah untuk kamu ditauliahkan. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ustazah Nurul Yakin di atas kesudian untuk berkongsi ilmu pada hari ini, dan tahniah juga kepada anda semua yang lain kerana sudi hadir pada hari ini ke kelas terakhir, dan saya yakin anda akan belajar banyak benda daripada bengkel e-PRS Awesome ni. Betul tak? Daripada topik 1, 2, 3 dan 4 banyak benda yang kamu dah belajar, dan saya rasa yakin kamu boleh jadi PRS yang terbaik pada masa akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.